untuk kita insyaAllah. Alhamdulillah selama ini kita adalah penceramah jemputan kita pertama kali di sini, iaitu Ustaz Muhammad Nur Tul Amsyar. Bagi Ustaz Nur juga merupakan staf Takomis sahabat saya di office. Orangnya manis, memang orang Takomis ya, semuanya manis. Bukan saya dah kan, insyaAllah. Jadi Ustaz adalah lepasan graduan ijazah syariah di Universiti Jordan, ya. Tinggal insyaAllah masih single empat. So makcik-makcik kalau ada berkenaan boleh kontak. Saya jalan tengah insyaAllah. Okey, insyaAllah hari ini Ustaz akan menyampaikan ceramah kita yang bertajuk Rasulullah Quran kita, dan tajuk ini adalah yang disampaikan, yang diberikan oleh Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita menghayati bukan ilmu yang akan dikongsi sama kita dengan Ustaz, dan kita ambil tiba dan juga pengajar dan juga kita amalkan apa yang saran-saran yang akan disampaikan oleh Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabari. Alhamdulillah, jumpa geng. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Asyura, Timbalan Pengerusi Haji Amir, Tuan Imam, Tuan Bilal. Pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita yang pertama. Nak kena syukur ni apa? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kenapa? Dengan dua nikmat inilah kita ni masih lagi ada atas jalan agama ni. Kenal Allah, kenal Tuhan kita. Tuhan yang dengar dan makbulkan doa kita. Kalau kita dah kenal Allah ni, Tuhan yang makbulkan dengar doa kita, kita nak dengar, kita nak ikut, kita nak berharap dekat makhluk-makhluk kita. Tak. Sebab apa? Kita letakkan pengharapan kita dekat Allah Subhanahu wa taala yang dengar doa kita, yang makbulkan permintaan kita. Apa yang kita hajatkan Allah perkenankan. Di situlah ada nilai tasawuf dalam diri kita. Apa nilainya? Roja. Roja ni apa? Roja. Bukan makan tu. Roja. Apa yang kita baca? Pengharapan. Roja ni kalau kita buka Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahmatullahi alaih, roja ni pengharapan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah inilah yang kita harapkan ampunkan dosa kita. Allah inilah yang kita harapkan makbulkan doa kita. Allah inilah yang kita harap akan makbulkan apa yang kita ibadah dekat dia. Betul? Wa qala rabbukum ud'uni, Allah kata, astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kasih apa yang kau nak. Maka dengan itulah kita ini jadi seseorang insan salik yang berjalan dekat Allah ini dengan penuh pengharapan, roja. Ini yang kita duk selalu baca pagi Jumaat tu. Kalau imam kita baca dalam surah Sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sambung. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia ni orang Muslim ni bangun malam dia doa dekat Tuhan dia. Yad'una rabbahum khaufa. Dengan keadaan takut, ya Allah aku banyak dosa, aku banyak buat silap, takut Allah akan siksa. Wa tama'. Dalam bahasa Arab ni tamak. Tamak dalam bahasa kita ni apa? Tamak. Nak sangat. Mengharap sangat. Oh, tamak ini maknanya nak sangat. Ini yang kita bincangkan tadi tu.
Rojak. Bukan makan tu. Rojak tu bukan makan tu. Rojak pengharapan penuh. Nakkan keampunan. Nakkan Allah dengar doa-doa kita. Nakkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, syukur kepada nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Ni'matani, Nabi kata, maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat. Maghbun ni dalam bahasa Arab apa? Yang selalu orang pandang lekeh. Tutup mata sebelah. Pandang mata sebelah. Maghbun. Dilupakan. Kathirun minan nas. Kebanyakan manusia ni lupa apa? Dua nikmat ini. Masa lapang dan juga kesihatan. Dua ni. Kata Ibn Battal. Sesiapa yang ada dua nikmat ini dalam diri dia, hendaklah dia syukur. Kata Ibn Battal kata, syukur gana. Kalau kita tengok tuan-tuan yang belajar tasawuf kan, kitab banyak tu, ada tak penawar bagi hati dekat situ? Saya nampak Bahrul Mazi. Haji Amis ni ada belajar kitab penawar bagi hati, Syekh Abdul Qadir Mandili. Pernah ada. Syekh Abdul Qadir Mandili kata apa? Syukur itulah, fa'lam, ketahuilah, syukur itu ialah hamba gunakan nikmat yang ada dekat badan dia tu, gunakan segala apa yang Allah kasih dekat dia itu sesuai dengan tujuan apa yang Allah jadikan untuk dia. Ada kaki, mai masjid, mai surau, solat sama-sama dengan imam. Ada kaki, mai berarak. Walaupun tak jadi tadi lah. Hujan lebat ke sini? Kata dari Shah Alam tadi, lebat juga. Lebat sini. Lebat. Ada tangan, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, boleh dengan baca Quran, pegang isteri, pegang anak-anak, kan semua pahala tu. Betul? Ada lidah, ada mata tengok Quran, baca Quran, ada telinga baca, dengar hadis Nabi SAW. Itu cara untuk syukur kepada apa yang Allah berikan dekat kita. Betul? Ini yang apa murabbi kita ni nak bincangkan malam ni. Murabbi kita ni bincangkan, tekankan, cakapkan dekat dia punya pengikut-pengikut dia semua. Syukur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi ni solat malam. Qama hatta tatafattara rijlah. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malam bangun solat. Sampai tafattar. Iftar maknanya apa? Pecah puasa kan? Buka puasa. Tafattar rijlah. Apa yang terbuka ni, apa yang pecah ni? Hancur, pecah kaki Nabi SAW. Merekah. Tafattar rijlah. Aisyah kata, terbuka kaki tu. Tumit tu, pecah. Dia tanya ke Nabi, bang, wahai Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Kenapa abang buat gini? Atasna'u hadha, ngapa buat gini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Kan Allah dah ampunkan dosa engkau, wahai. Kan Allah dah ampunkan dosa yang lalu. Dan Allah juga akan ampunkan dosa yang akan datang. Mengapa abang buat gini, bang? Aisyah tanya. Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku ni? Bukan ke sepatutnya aku ni jadi orang yang bersyukur? Nabi SAW kata. Ini murabbi kita ni. Ajar apa? First lesson kita, first point kita pada malam ni apa? Syukur. Sebab apa Allah kata? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit hamba-hambaku yang syakur, yang bersyukur. Dalam bahasa Arab, dalam Quran, tuan-tuan tengok. Dalam bahasa Arab ni, orang yang bersyukur ada dua perkataan digunakan. Satu, syakir. Kalau tuan-tuan, nama anak atau nama cucu nama Syakir. Dan yang kedua, syakur. Wow, kat belakang tu, syakur. Yang pertama tadi, syakir. Yang kedua ni, syakur. Syakir ni apa? Dia bersyukur. Apa Allah kasih? Alhamdulillah, kat lidah ada. Dalam hati dia, Alhamdulillah. Apa yang Allah kasih dekat tangan dia, dia gunakan buat benda baik. Itu syukur, syakir. Tapi syakur ni apa? Betul-betul syukur. Macam mana? Macam Nabi buat ini. Bangun malam. Afala akuna abdan syakura, Nabi kata.
Bukan sepatutnya aku ni jadi hamba yang bersyukur. Bangun malam. Walaupun dah diampunkan dosa yang lalu dan dosa akan datang. Kita ni yang tak confirm lagi dosa diampunkan. Bangun malam tak? Yang cakap ni pun belum tentu bangun malam. Baik. Ya, ulama bahas lah bab syukur ni, ulama bahas. Nabi ajar zuhud, Nabi ajar sabar, Nabi ajar redha. Jadi syukur ni apa? Nabi SAW kata, maqam syukur ialah maqam yang paling tinggi. Syekh Abdul Qadir Mandili juga kata, maqam syukur ni paling tinggi martabat dia. Hang sabar, bagus dah. Hang redha dah. Hang zuhud dah. Ni, mahmudah, sifat-sifat mahmudah Nabi ajar ni. Yang paling tinggi apa? Syukur. Tengok tuan-tuan dalam penawar bagi hati yang tuan-tuan dah belajar tu, yang tuan-tuan dah baca tu, kerana apa syukur maqam dia paling tinggi? Kerana syukur ini, sifat ini berkekalan sampai syurga. Ya ke Ustaz? Biar betul Ustaz ni. Ya. Bukti dia mana? Dalilnya mana? Hujahnya mana? Allah kata apa? Dan doa mereka di dalam syurga itu dalam surah Yunus. Maha suci engkau wahai Tuhan, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dah masuk syurga nanti, saya, tuan-tuan semua, doa terakhir kita apa? Dah masuk syurga ni, anilhamdulillahi rabbil alamin. Dah masuk syurga, alhamdulillah. Gua kata syukur ni bawa sampai ke syurga. Sebab tu maqam syukur ini maqam yang paling tinggi. Tuan-tuan boleh sabar, saya boleh sabar, tapi belum tentu saya boleh syukur dan tuan-tuan boleh syukur. Betul? Betul tak? Ini apa yang dikatakan kerana apa? Tidak ramai orang yang boleh sampai ke pangkat syukur. Satu hari, Umar Al-Khattab tawaf dekat Mekah tu, tawaf Kaabah. Tawaf. Dia dengar orang kata apa? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Doa, orang tu doa. Sungguh-sungguh dia doa. Allah depan Kaabah. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada hamba-Mu yang sikit. Umar dengar, terkejut Umar. Kau doa apa ni? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Sungguh-sungguh orang tu doa. Ya Allah, jadikan aku orang yang sikit. Ya Allah, jadikan aku orang yang minoriti. Ya Allah, jadikan aku orang yang sikit sangat kat dunia ni. Umar, kau doa apa ni? Doa ni tak ajar Nabi. Dia kata, apa? Kan Allah kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit je hamba-Ku yang syukur. Aku nak jadi orang yang sikit tu. Aku nak jadi orang yang minoriti tu. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku ni hamba-Mu yang sedikit, minoriti. Umar dengar, Umar nangis. Nangis Umar. Rupanya ada lagi orang yang alim kat dunia. Okey. Masuk topik kita. Nabi Murabbi. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama Syria, ada tulis satu kitab Arab. Nama kitab tu Ar-Rasulul Muallim. Rasul, sang guru. Rasul, Nabi, pendidik. Nabi, lecturer. Nabi, murabbi. Ar-Rasulul Muallim. Disimpulkan daripada kitab tu. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah kata apa? Kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang murabbi. Kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pendidik. Ada 4 perkara. 4 aspek utama yang Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah analisis. Rupanya Nabi jadi seorang murabbi ni sebab sempurna 4 benda ni. Yang pertama apa? Kamalul khalq. Yang kedua, kamalul khuluq. Yang ketiga, fadailul aqwal. Yang keempat, fadailul a'mal. 4. Apa benda ni Ustaz?
Bahasa Arab lah. Terjemah boleh. Iya, yang pertama, kesempurnaan personality. Fizikal Nabi. Rupanya nak jadi guru ni kan ada haibah. Macam tuan-tuan, saya suka dengan Allah yarham ni Aziz. Tengok dia, Allah, jatuh hati. Nak jadi murabbi, nak jadi guru, kena ada haibah. Personality kena ada. Itunya ada pada Nabi. Kenapa nanti kita tengok satu-satu. Apa kesempurnaan pada Nabi? Yang kedua, kamalul khuluq. Sempurna akhlak dia. Yang Allah kata tu kan, apa dia? Akhlak Nabi ni Quran. Sebab apa? Nanti kita tengok. Fadailul aqwal, kesempurnaan kalam. Macam mana Nabi bercakap, macam mana Nabi mengajar. Rupanya mempengaruhi Nabi sebagai seorang murabbi. Yang keempat ialah kesempurnaan practicality ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat, saya ulang, kesempurnaan personality dia, physical Nabi, kesempurnaan akhlak dia dalam hatinya tu, kesempurnaan kalam dia, cara bercakap, cara mengajar, cara deliver the message, the lessons, dan yang keempat, kesempurnaan practicality ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita go yang pertama. Yang tempat yang pertama tadi, kesempurnaan personality physical Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi ini ada haibah. Haibah ni apa? Tuan-tuan nak faham haibah ni, dekat-dekat dengan bahasa Melayu sikit, hebat. Ada wibawa. Itu ayat bukunya. Wibawa. Maknanya, kata Syekh Abdul Fattah Bughadah, as-sakinatul ba'itha 'alal haibah wal ta'zim. Tengok Nabi tu Allah. Takut gel. Tengok Nabi tu Allah. Rasa nak kena ikut dia ni, hebat dia. Tengok Nabi tu, Allah, inilah murabbi aku, inilah Nabi aku. Tengok murabbi tu, ya Allah, inilah ikutan aku. Jadi Nabi ini diberikan kurniaan. Bila orang tengok tu, orang akan 100% akan hormat Nabi SAW. Ini kesempurnaan yang Allah bagi dekat Nabi. Orang takjub tengok dia. Orang tertarik, ada daya penarik. Macam magnet. Tengok Nabi ni, oh, gini Nabi ni. Oh, gini Nabi ni. Contoh dia apa? Banyak para sahabat ni, antaranya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni siapa? Seorang perempuan yang Nabi singgah rumah dia waktu hijrah. Nak sampai Madinah tu singgah dulu dekat kemah ataupun rumah Ummu Ma'bad. Masa tu Ummu Ma'bad ni tak ada suami dia. Nabi SAW singgah nakkan susu ataupun apa-apa bekalan daripada Ummu Ma'bad ni. Kalau ada apa boleh bagi kami. Ummu Ma'bad kata, kalaulah aku ada makan, aku ada kasih dah kau Muhammad. Kalau aku ni ada makan, aku kasih engkau dah, wahai pengembara. Lepas tu Ummu Ma'bad tak tahu siapa tu. Nabi dengan Abu Bakar datang tu. Ummu Ma'bad kata apa? Dia kisahkan. Nak tengok ni. Saya baca daripada sini, ringkasan sirah Nabi daripada tulisan Dr. Zulkifli Bakri. Ini buku baru ni. Saya tengok tadi, ada juga, dia simpan dalam ni. Dia tulis dalam ni. Ummu Ma'bad kata apa? Aku telah melihat seseorang lelaki yang tampan. Dia tak tahu tu Nabi. Aku nampak seorang lelaki yang tampan, handsome. Bersinar wajah dia. Baik akhlak dia. Perutnya tak boncit. Bapak-bapak. Perut Nabi tak boncit. Maafkan saya kalau saya boleh tunjuk. Dada dan perut Nabi straight. Lepas ni cuba tengok. Straight ke tak tuan-tuan ni? Nak ikut sunnah Nabi. Nak jadikan Nabi murabbi. Ni, start daripada fitness dulu. Sihat dulu. Tengok dada dengan perut tu straight ke tak? Tengok macam men nanti. Nabi SAW, dia punya dada dan perutnya lepek. Satu level. Bukan gini. Bukan gini. Tak. Tengok Ummu Ma'bad kata apa? Tidak kecil kepalanya, pada kedua matanya, anak matanya sangat hitam dan berbola mata yang putih bersih. Nabi.
Dah tua. Matanya putih. Hitam mata tu hitam sungguh. Cantiknya mata Nabi ni macam mana? Macam bayi baru lahir. Cantik. Jelas. Nampak. Bulu matanya lebat dan melentik. Allah. Okay. Suaranya garau dan serak. Serak basah. Nabi ni cara bercakap dia, suara dia gana. Suara dia gana. Serak basah. Nabi SAW bila ceramah ni, Allah. Tuan-tuan takut. Kalau saya ada pun, saya pun takut. Sebab apa? Iza khataban Nabi, macam bila Nabi SAW ceramah ataupun khutbah, macam jenis perang lagi perang. Agaknya macam mana? Bukan lembut-lembut tuan-tuan perempuan. Tak ada. Tuan-tuan perempuan, mari ke sana, sila berbaris. Tak ada. Tegas. Matanya merah. Suaranya garau serak. Tinggi suara dia. Tegasnya Nabi bila sampaikan agama. Sampaikan risalah jelas. Bila Nabi SAW bercakap tu, Aisyah kata, macam mana cakapnya Nabi? Cakap Nabi ini, kalau tuan-tuan dengar, kalau saya dengar kat bawah ni, kita boleh ikut dan kita boleh hafal. Nak tahu tempo Nabi tu cakap macam mana? Kita, bila Nabi SAW kata, bila Nabi SAW ceramah, boleh hafal satu persatu perkataan dia. Sebab tu sahabat boleh riwayatkan hadis. Nabi SAW cakap satu. Kasar dikum hadha. Bukanlah macam mana kita cakap laju ni, tak. Bila Nabi SAW cakap satu tu macam mana Ustaz? Sampai kita boleh ikut satu perkataan, boleh hafal satu perkataan yang lain. Suara serak-serak basah Nabi ni. Jadi jangan duk kata ke orang suara serak basah ni. Kata apa suara ni rock betul. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Nabi gitu juga suara dia, serak-serak basah dan garau. Itu Ummu Ma'bad kata. Lehernya bersinar, janggutnya lebat, keningnya tipis berbentuk dan bersambung. Jika diam nampak wibawa dia. Jika diam macam tuan-tuan sekarang diam, ada yang tutup mata, nampak wibawa tu lah. Nampaklah wibawa tu. Macam Nabi lah, nak ikut Nabi kan. Jika berbicara, bercakapnya Nabi SAW, baginda akan mengangkat kepala dan terzahir ketampanan dia. Sebab Nabi ini sifatnya sifat bumi, kata Hamka. Sifatnya sifat bumi, maka matanya juga ke bumi. Tidak bersifat langit. Kerana al-ulu, sifat tinggi itu hanya sifat Tuhan. Maka Nabi SAW suka tengok ke bawah. Dia, bila kita tengok Nabi ni kan, dia macam tengah fikir sesuatu. Tengok bawah fikir sesuatu. Bukan ada projek. Bukan ada khayal. Tak. Nabi SAW fikir umat dia. Bukan macam saya ni tengok macam mana surau ni. Hijau. Dalam hijau, luar pun hijau lah. Dalam hati pun hijau. Dalam hati hijau. Alhamdulillah. Bagi kita mengangkat kepala dan terzahir ketampanan Nabi SAW. Manusia yang sedap pandang, mata mandang sedap tengok Nabi. Amat tampan dari jauh, tengok dari jauh. Oh, ini cantik orang ni. Lebih indah dan elok daripada dekat. Dia datang kemari tu, Allah, cantiknya dia. Manis tutur katanya, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi di antara para sahabat yang lain. Kalau average sahabat, kalau average orang Arab 170, Nabi taruh tu lah. Kalau orang tinggi waktu 180, kebiasaan orang rendah 160, 170 ni biasa-biasa sedang-sedang. Gitu tinggi Nabi. Sedang-sedang. Okey. Rambut ke mana? Rambut Nabi macam mana? Panjang. Agak-agaknya lah rambut Nabi macam mana? Ada 3 peringkat Nabi. Ada 3 style untuk Nabi. Antaranya panjang sampai ke bahu. Tak pernah lebih. Sampai ke bahu je. Okey. Adanya sampai ke cuping telinga. Jadi bentuk berambut Nabi macam mana? Ikal yang cantik tak? Cantik lah. Lelaki ikal yang beralun rambut dia. Cantik. Handsome. Okeynya tubuhnya sedang, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Okey, tak boncit. Tuan-tuan ni, saya nak highlight bukan ni. Tak boncit. Terbaik antara semuanya, baginda ada para sahabat yang sentiasa bersamanya. Okey. Banyak lagi lah tuan-tuan kalau dah lalu Ramadan Rasul kan dah sebulan lepas kan. Lalu Syama'il Muhammadiyah, kitab Imam Tirmizi tu, nak bicarakan tentang fizikal Nabi je setengah hari tuan-tuan.
Tengah hari dia ada pagi tu, lepas subuh tu sampai ke Zohor nanti bicara tentang fizikal Nabi, macam mana gigi dia, macam mana cara cakap dia, macam mana. Saya tak nak mau panjang untuk. Yang kedua, Nabi SAW ni sempurna personality dia apa? Dia disayangi dan dia dicintai. Disayangi dan dicintai. At-tallaqa al-mujibah lil-ikhlas wal mahabbah. Di mana Nabi ini kurniaan yang Allah kasih dekat baginda. Baginda ini disayangi kesemuanya ikut dia. Sayang dia macam mana? Saya suami, ada isteri. Saya sayang isteri saya sayang saya. Tapi saya sayang Nabi lebih daripada saya sayang isteri saya. Isteri saya sayang Nabi lebih daripada isteri saya sayang saya. Tak pernah jadi zaman ni kecuali curang tu lah. Yang kita baca hari Jumaat masa tu tentang takhbib. Khabab ni apa? Duk curang ke orang, duk sayang ke bini orang. Tak. Nabi SAW Allah kurniakan dia, dicampakkan perasaan kasih dan sayang dekat orang yang ikut dia. Okay? Contohnya apa tadi? Suami isteri tu. Dan bila Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, semua orang yang ada dekat Madinah tu semua suka. Semua gembira. Tala'al badru alaina. Semua nyanyi. Semua tajuk Nabi nak tahu. Nabi nak datang, gembira. Tuan-tuan, kalau kita ni buat majlis perkahwinan untuk anak kita, yang sukanya kita, yang orang yang datang tu, tetamu yang datang tu suka tak? Suka juga. Tapi suka nak makan je. Betul tak? Bukan begitu. Tapi bila Nabi SAW datang, hampir semua suka ni. Satu Madinah suka. Sampaikan yang tak suka tu siapa? Munafik dan orang Yahudi. Dicampakkan rasa sayang dekat Nabi. Dekat orang yang ikut Nabi memang campakkan rasa sayang. Okay? Bila Nabi wafat, semua orang rasa sedih. Gelap hidup dunia ni. Macam orang ni kita, kalau keluarga contohnya keluarga kita ada yang meninggal. Kita bagi tahu ke kawan-kawan kita, bagi tahu ke office, bagi tahu ini, bagi tahu ini. Orang baca apa? Oh, meninggal dah. Tak gitu je lah. Tak gitu. Tapi bila Nabi wafat ni, satu sepakat semua ni. Allah sedihnya, Nabi tak ada dah. Sampai sahabat pun cakap apa? Tak percaya Nabi meninggal lah. Tak percaya Nabi wafat. Tak ada gitu. Dicampak rasa sayang dekat orang yang ikut Nabi SAW. Yang ketiga ialah sempurna personality Nabi ini kita dapat lihat daripada apa? Husnul qabul. Orang boleh terima Nabi. Mailun nufus ila mutaba'ati. Orang nak ikut Nabi. Dan sebab sayang tadi tu, sebab tu nak ikut tu. Sebab sayang tadi tu boleh terima tu Nabi sebagai Nabi tu. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, ada seorang imam nama dia Imam Nawawi. Pernah dengar tak Imam Nawawi? Yang tulis hadis 40 tu kan? Hadis 40 dia tulis. Apa lagi dia tulis? Riyadhus Shalihin dia tulis. Apa lagi dia tulis? Kitab Minhajut Talibin dia tulis. Semua ni kitab fiqh ada, kitab hadis ada. Imam Nawawi tuan-tuan, dia direzekikan Allah diletakkan dekat atas nama dia Ruziqal Qabul. Dia rezekikan untuk orang terima dia. Makna apa? Dia tulis hadis 40 tu lama dah. Imam Nawawi tu 600 Hijrah. Sekarang ni dah berapa? 1400. 800 tahun lepas dah. Dibacakan lagi tak kitab 40 hadis tu? Dibacakan lagi. Diletakkan ke tak dalam rak-rak surau kita? Diletakkan juga. Riyadhus Shalihin, orang baca tak? Orang baca. Minhajut Talibin, dalam kitab fiqh. Baca tak lagi? Baca lagi. Jadi tonggak mazhab. Apa-apa kalau mazhab Syafi'i ni, tengok apa Imam Nawawi kata. Nak kata apa? Nak kata apa ni Ustaz? Imam Nawawi ni apa ni? Ruziqal Qabul ni apa? Direzekikan orang terima bagaimana Nabi SAW. Lagi-lagi orang terima. Orang pegang Nabi SAW sampai ke hari akhirat. Baik, itu yang pertama. Kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak Nabi SAW. Yang kedua, husnul khuluq. Kesempurnaan akhlak. Okey? Kata Imam Syatibi rahmatullah alaih dalam kitab Al-I'tisam, Nabi SAW ni akhlaknya Al-Quran. Macam Aisyah kata, akhlak Nabi, nak tahu akhlak Nabi ialah akhlak Quran.
Kenapa dikatakan akhlak Nabi, akhlak Quran? Sebab Quran ini perlembagaan, polisi, guideline yang ada dalam dia hukum hakam. Hukum hakam tauhid ketuhanan ada. Hukum hakam ibadat, solat ada. Hukum hakam antara manusia ada. Kesemuanya Nabi SAW hukum atas dirinya hukum Al-Quran sebelum dia hukum ke atas orang lain dengan Al-Quran. Sebab tu Aisyah kata, akhlak Nabi, nak tengok akhlak Nabi, tengok Al-Quran. Kerana apa? Kerana Abu Hurairah radhiyallahu an sampaikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutuskan ke umat manusia untuk perbaiki akhlak mereka, untuk menjadi orang yang beretika, untuk menjadi orang yang berakhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang paling baik. Nak kata Nabi SAW ni macam mana akhlak dia? Nabi SAW ini orang yang paling berani. Berani ni tara mana? Kalau perang tu, Nabi SAW duduk paling depan. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Fatih, Sultan Al-Fatih, pernah tengok tak? Alim semua tak tengok movie lah. Cerita Muhammad Al-Fatih, kan Muhammad Al-Fatih tu kan, tengok kita just kamera tu kat belakang tu kan, just arahkan ke kiri, ke kanan, tembak meriam, ke kiri, ke kanan, angkat kapal. Nabi SAW tak gitu. Bila perang, Nabi SAW paling depan. Bukan setakat paling depan. Kalau perang tu, musuh datang, pusu-pusu ke Nabi. Sahabat ni cari Nabi. Mana Nabi ni? Untuk apa? Untuk berlindung belakang Nabi. Nak kata apa? Nabi SAW ni paling berani. Dalam perang pun paling berani. Ya, kena beranilah. Nabi kan. Macam tu kita juga. Kena berani. Duk kata benda yang salah, kata benda tu salah. Tak boleh tak? Kena kiri kanan. Nak kata benda tu salah, kona buat apa? Okay. Yang kedua, Nabi paling dermawan. Philanthropic man. Paling dermawan. Apa yang ada di tangan Nabi kasih. Baju cantik, sahabat puji, bagi. Okay. Sifat pemalu Nabi. Nabi ni seorang pemalu. Malu degana. Malunya lebih malu daripada anak daranya. Malu pada zaman Nabi. Malu Nabi tu. Kalau anak dara tu kira gana, duduk belakang langsir. Macam ibu sekarang tu duduk macam langsir. Nampak mata pun sebelah je kan. Kalau pakai apa tu? Kalau pakai duduk selendang ke apa ke, nampak pun gitu je, nampak tak nampak je muka dia. Malu Nabi lagi malu daripada anak dara. Contoh dia apa? Bukti dia apa? Tuan-tuan tengok dalam Quran, buka Quran, tengok dalam hadis, buka kutub sittah, hadis 40, hadis yang kitab-kitab panjang besar-besar tu. Ada tak sini? Fadailul Amal ke apa ke? Tu ada contohnya. Cari dalam perkataan Nabi ataupun perkataan Allah, Rasulullah, Allah tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis contohnya malunya Nabi ni macam mana. Tak ada perkataan jima. Minta maaf. Dalam Quran tak ada perkataan jima. Dalam hadis tak jumpa juga perkataan jima. Sebab apa? Malu Nabi SAW nak kata jima tu macam mana. Allah kata apa? Fa'atuhunna, datang ke isteri kamu, datang ke kamu punya ladang. Nabi SAW kata apa? Kalaulah kamu ini berjumpa dua khatan, laki dan perempuan, tak cakap perkataan jima. Apa? Malu Nabi tu. Bukan mencarut. Jima bukan mencarut. Biasa je kita tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok kitab jima ni dalam kitab fiqh je. Mazhab Syafi'i ada kata Nabi. Dalam Hanafi ada, dalam Hambali ada, Maliki ada. Tapi dalam Quran dan hadis tak ada. Tuan-tuan tengok. Tak ada. Malunya Nabi SAW nak kata perkataan tu. Walaupun biasa je. Okay, bagi kita lah. Bagi kita. Okay. Baginda tidak makan dalam keadaan bersandar. Makan Nabi SAW tak bersandar. Sebab apa? Sebab sandar waktu zaman tu, orang yang takabur. Raja-raja besar, Raja Parsi, Raja Rom. Itu makan bersandar. Nabi SAW tak gitu. Makan dengan para sahabat, bersembang. Makan dengan isteri baginda, bersembang. Okay. Baginda makan tembikar bersama kurma basah. Makan benda biasa.
Makan benda biasa. Apa yang ada kat rumah Nabi, itulah Nabi makan. Kalau ada roti-roti lah, kalau ada kurma-kurma lah. Kalau bini tak masak, jangan melenting. Sebab apa? Nabi SAW tanya Aisyah, ada makanan tak hari ni? Tak ada. Tak apalah, tak ada makanan, aku puasa lah. Ada makanan tak hari ni? Ada. Ada apa? Cuka. Bolehlah cicah dengan cicah dengan roti. Ada makanan tak hari ni? Ada. Kurma je Rasulullah. Makanlah kurma. Pernah satu ketika Nabi SAW 2 minggu, 3 minggu tak ada masak. Aisyah tak masak untuk Nabi. Sebab apa? Tak ada makanan. Ayam tak ada, daging tak ada, sayur tak ada. Makan kurma dengan air. Makanlah kurma dengan air je. Itu akhlak Nabi SAW. Bila dibentangkan ini akhlak Nabi, rasa takjub tak? Rasa kagum tak? Allah. Rasa takjub, kagum dengan Rasulullah SAW. Baik. Yang ketiga, kesempurnaan kalam Nabi SAW. Bercakap, Nabi cakap punya macam mana? Nabi SAW ini diberikan hikmah dan ilmu yang luas walaupun Nabi seorang ummi. Ummi ni apa? Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Nabi tak pergi sekolah, Nabi tak ada guru, macam kita ada tok guru dan sebagainya, ada tok syekh, tok wali sebagainya boleh belajar. Nabi tak ada. Nabi tak ada. Sebab apa? Nabi tak boleh tulis, Nabi tak boleh baca. Tapi Allah kasih dekat dia, diberikan hikmah dan ilmu yang luas. Walaupun baginda Nabi SAW adalah seorang yang ummi. Yang kedua antaranya apa? Diberikan kefasihan. Nabi ni adalah afsahul Arab. Orang yang paling fasih. Orang Arab yang paling fasih berkata-kata. Okay? Li'annahu utitu jawami'al kalim. Aku ini diberikan satu kelebihan, anugerah yang Allah tak pernah beri kepada nabi-nabi lain. Apa dia? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni apa? Jawami'ul kalim ni apa? Kita tengok kat sini, contoh dia apa? Dia ni Nabi SAW ni kata-katanya pendek tapi makna dan ganjarannya besar. Contohlah Ustaz, macam mana ni kata-kata pendek, kami tak pernah baca hadis, contohnya tak faham lah hadis ni, syarahkan sikit boleh? Boleh. Contohnya Nabi kata apa? Ma naqasa malun min sadaqah. 5 perkataan. Ma naqasa malun min sadaqah. Maksud dia apa? Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. 5 perkataan. Ma naqasa malun min sadaqah. 5. Tidak akan berkurang harta kalau kau ni pergi sedekah. Sedekah wajib ada, sedekah sunat pun ada. Sedekah wajib apa? Nafkah ke bini, nafkah ke keluarga. Lagi sedekah wajib antara lagi zakat. Zakat sunat, sedekah sunat macam mana? Duk sedekah masuk dalam tabung surau, tabung masjid, ada NGO untuk bantu Palestin masuk, tu sedekah sunat. Kita nak azan dulu. Terus. 5 perkataan tapi Allah ganjarkan dengan bermacam-macam ganjaran. Antaranya apa? Allah muliakan orang yang sedekah. Allah ampunkan dosa dia, hapuskan dosa dia, dapat naungan ke hari kiamat. Pintu syurga khas untuk orang yang selalu sedekah ni. Ditolak bala. Kata Ibn Qayyim, orang yang sedekah ini menangkis berbagai bencana walaupun orang tu orang zalim. Walaupun orang tu kafir. Walaupun orang tu tak pernahlah sedekah, tiba-tiba dia nak sedekah. Allah kasih dia perlindungan daripada bala bencana. Besar. Maknanya yang besar. Walaupun Nabi SAW cakap simple je. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sikit je. Tapi ganjaran dan syarahannya banyak. Nak bincang sedekah ni tuan-tuan, perlu kan berapa? Satu kuliah yang lain lagi nak bincang sejam setengah tentang sedekah ni. Yang ketiga ialah kelebihan fasih. Berkata-kata digunakan untuk memperbaiki adab. Okay? Bukan digunakan untuk maki orang, fitnah orang, bully orang. Duk sekarang ni dekat Facebook kan. Oh, yang pakai kopiah pun sama juga. Yang duk ceramah pun sama juga. Sebab tu Nabi kata apa? Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim ni dia selamatkan muslim yang lain daripada ketajaman bahasa lidah, ketajaman tangan dia.
Dia duk fikir, ketajaman tangan ni kat mana? Lah, mukjizat Nabi. Rupanya ni phone ni. Allah tajamnya tuan-tuan. Tajamnya. Ahli agama pun sama juga. Iya. Contohnya. Baru-baru ni kan. Ada artis cerai kan. Yang pakai jubah. Yang pakai kopiah pun bahas juga benda tu. Allah. Kita nak dengar Allah. Haji duk baca Quran hadis je lah. Tak apalah bahas-bahas ni. Cerita orang muda, cerita sensasi-sensasi ni. Tak perlulah. Tapi yang bahas tu Allah. Jangan kan? Bisa ada kopiah. Pakai pun Palestin lagi. Allah. Malulah. Malu. Okay. Nabi SAW ini bila bicarakan tentang fasih, maka fasihnya Nabi SAW itu dia didik sahabat dia, jangan duk kata buruk dekat orang. Jangan duk maki orang. Walaupun berbeza aliran, berbeza parti, berbeza tempat kerja sebagainya. Maki hamun ini tak ada. Tak boleh dalam Islam. Okay? Contohnya kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam ni, sahabat Nabi nama Muawiyah juga. Banyak nama sahabat Nabi Muawiyah. Yang kita nak bicara ni, yang kita bincang ni Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia ini seorang sahabat kaya. Baru masuk Islam. Belajar sikit-sikit. Mau masuk Islam kan? Orang kata dekat Muawiyah, kalau orang bersin, kau cakap yarhamukallah. Okey? Orang bersin, kau cakap yarhamukallah. Okey. Baik, aku terima. Dia pun solat belakang Nabi. Nabi Allahu Akbar. Dia pun solat belakang Nabi. Allahu Akbar. Atas rajulun minal qaum. Orang bersin. Tengah solat ni. Ada sahabat bersin. Acuh. Dia pun yarhamukallah. Waktu solat ni. Orang baru belajar Islam. Orang kata kalau bersin ni, dengar orang bersin cakap yarhamukallah. Dia masa solat ni. Yarhamukallah. Sahabat-sahabat pun tengok. Sahabat-sahabat jegil mata ke dia. Dia pun, masya'nukum tanzuruna ilai. Kenapa korang tengok aku ni? Orang baru masuk Islam, baru belajar sikit-sikit. Orang dia yarhamukallah. Orang bersin cakap yarhamukallah. Lepas tu sahabat tengok, sahabat jegil mata, suruh diam. Dia kata apa? Masya'nukum tanzuruna ilai. Kenapa korang tengok aku? Dia marah. Itu Nabi SAW dah habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi panggil Muawiyah bin Hakam As-Sulami ni. Kata apa? Inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Quran. Nabi panggil dia. Nabi panggil cakap apa? Nabi kata, Inna hadhihi salah ya Muawiyah, tengah solat ni, la yasluh kalamin nas. Tak boleh dalam solat ni kau berkata-kata, kau bercakap tak boleh. Okey? Innama huwa tasbih. Dalam solat ni tasbih, takbir, qiraatul Quran, baca Quran ini boleh. Engkau tadi duk baca tak boleh. Apa Muawiyah kata? Ma ra'aitu mualliman. Aku tak nampak seorang guru yang lebih baik sebelum ni dan akan datang melainkan apa yang aku tengok sekarang dekat Nabi SAW. Nabi duk dengar ni sahabat buat salah dalam solat. Nabi tak marah. Hang pergi belajar lah. Tak ada, Nabi kata gitu. Hang tak cukup ngaji lagi. Duk tempat lain lah. Duk sah belakang lah antaranya. Tak ada. Nabi tak kata gitu. Nabi kata apa? Inna hazihi salah. Solat ni Muawiyah. Cakap baik-baik. Innama la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Tak boleh kata-kata dalam solat. Hanya tasbih, takbir dan baca Quran. Okay? Sampai Muawiyah pun, orang baru masuk Islam, deber pun deber juga. Masuk Islam kaya, deber ni. Lembut hati dia. Okay? Alright. Yang terakhir, kesempurnaan practicality ajaran Nabi SAW. Ajaran Nabi mudah diamal oleh semua orang. Tak adalah ajaran tertentu, zikir tertentu, solat tertentu untuk imam, untuk Bilal je. Untuk orang awam, solat tang ni. Untuk orang budak-budak, solat tang ni. Tak ada. Tak ada kasta tu dalam agama. Okay? Semua apa yang Nabi SAW ajarkan,
Semua orang boleh amal. Tak kisahlah muda ke, lelaki ke, perempuan ke, budak-budak, makcik, pakcik, sebagainya. Semua boleh amal. Kata apa? Innallaha lam yab'athni. Allah tak hantar aku mu'annitan wala muta'annitan untuk menyusah-nyusahkan kamu. Walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Aku dihantar oleh Allah ini dimudahkan untuk mempermudahkan kamu dan meraihkan keadaan kamu. Ada orang Arab Badui kata kat Nabi. Arab Badui ni Arab apa? Arab yang memang piangnya Arab ni. Duduk dekat negara pasir, padang pasir tu. Pasang kemah, cocok kemah, duk gembala kambing ke, unta ke apa. Itu hidup orang. Saya belajar kat Jordan. Ada orang Arab Badui tu, ada. Pakaian dia compang-camping, tuan. Compang-camping. Tengok dia pun, dia boleh bahasa Inggeris, dia tengok kita orang luar. Dia jual barang tu, dia cakap Inggeris. 1JD, 1JD, 1 Jordanian. Tang tu je lah boleh cakap pun. English dia boleh tang tu je lah. Nak kata memang Arab ni tengok. Dia memang gitu. Antara dia takap gitu je. Orang Arab Badui pun zaman Nabi pun gitu juga. Yang piangnya Arab ni. Dia kata apa? Dia datang-datang kat Nabi dengan kasar dia, dengan copan camping baju dia. Dullani ya Rasulullah ala amalin idza amilatuhu dakhaltul jannah. Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang aku kalau buat, aku masuk syurga. Arab Badui tanya kat Nabi dengan kasar dia, Rasulullah tunjukkan aku amalan-amalan yang kalau aku buat aku masuk syurga. Apa kata Nabi? La tusyriku bihi syai'an. Jangan kau syirik dengan Allah. Wa tuqimas salat maktubah, solat 5 waktu. Wa tuaddiz zakat, bayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Itu je. Dia pun beredar. Bila beredar, Nabi kata, kalau kau nak tengok ahli syurga, tengok lelaki tu. Nak kata apa sebenarnya? Nak masuk syurga tu mudah. Tak perlulah ada zikir-zikir tentu, zikir-zikir khusus. Tak perlu. Sebab apa Nabi dah ajar dah nak masuk syurga kan? Gini lah. Buat solat, buat macam apa yang kita selalu buat. Itu je nak masuk syurga. Okay? Antaranya lainnya, orang Arab Badui juga. Debe. Datang ke Nabi. Kata, tadi disuruh jangan syirik, jangan tinggal solat, bayar zakat dan seterusnya. Dia kata, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam kathurat alaih. Banyak syariat Islam ni aku kena buat. Fa akhbirni bi syai'in. Hang bagi tahu aku satu amalan yang aku buat, yang aku perlu buat. Sebab aku ni tengok Islam ni banyak sangat amalan yang kena buat. Tak gitu tanya ke Nabi. Komplain dekat Nabi. Nabi, banyak sangat amalan lah aku kena buat dalam Islam ni. Fa akhbirni bi syai'in tathabbatu fi. Bagi aku satu amalan yang aku kena buat dan aku perlu konsisten buat. Nabi kata apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan kau tinggal zikir kepada Allah. Cakap banyak-banyak, buat solat banyak-banyak, buat ini banyak-banyak. Pening. Boleh tak apa yang amalan yang paling senang untuk aku amalkan dan aku akan terus konsisten? Zikir kepada Allah. Senang tak? Senang. Yang kedua ialah ajaran Nabi itu tidak ekstrim, tidak ketat, tidak keras, tidak menyusahkan, tidak terlalu bebas, tidak juga terlalu longgar, bukan ekstrim, bukan liberal, bukan terbuka sangat. Sebab apa? Nabi SAW ini datang oleh sahabat. Sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya kepada Aisyah, kepada Nabi, kepada isteri Nabi SAW. Apa yang Rasulullah buat setiap malam? Bagaimana Rasulullah ini amalan-amalan Nabi? Lepas tu dia pun macam, hebat Nabi ni. Aku nak ikut Nabi ni. Dia kata apa? Aku nak tahajud tiap malam. Seorang sahabat ni, aku ni nak puasa sepanjang tahun. Seorang sahabat lagi kata, hebat Nabi ni, aku tak nak kahwin, aku tak nak perempuan kacau aku, aku tak nak lelaki kacau aku. Okay? Nabi SAW dengar tu, akulah orang yang paling takut dengan Allah dan akulah orang yang paling takwa dengan Allah. Aku berkahwin, aku berbuka puasa dan aku ini tahajudnya tiap-tiap malam. Ya, tahajud tiap malam. Sampaikan pecah kaki Nabi SAW. Tapi ditekan ke umat ni untuk tahajud, jangan tinggal, wajib tinggal. Dah. Nabi SAW ini terbuka. Tidak ekstrim, keras dan menyusahkan. Hatta bersugi. Nabi kata apa? Kalaulah aku ni boleh tekan umat ni,
Diwajibkan sugi untuk solat. Aku katakan. Tapi Nabi tekan tak? Nabi tak wajibkan. Nabi tak wajibkan. Baik. Yang kan nak katakan apa ni? Ajaran Nabi SAW itu kita boleh ikut. Tak terlalu keras, tidak terlalu menyusahkan dan sebagainya. Yang ketiga, ajaran Nabi SAW itu dia menjadi guru agama yang mengajar hukum agama. Cara Nabi SAW, metodologi Nabi SAW ajar sahabat-sahabat berbeza. Kata Syekh Abdul Fattah Bugudah, ada waktu Nabi SAW ini menjawab soalan. Ada waktu Nabi SAW ini ceramah. Ada waktu Nabi SAW ini suruh sahabat pergi ceramah. Ada waktu Nabi SAW ini menjawab ikut soalan yang diberikan. Ada waktu Nabi SAW ini jawab soalan dan tambah lagi jawapan kepada soalan tersebut. Berbeza-beza. Jadinya Haji Amir, lepas ni kalau nak ikut Nabi, jangan suruh saya ceramah. Minta jemaah yang dah lama ceramah ni, dengar ceramah ni, duduk depan ni, mengajar. Begitu juga didikan Nabi SAW. Dia suruh sahabat ceramah. Hang ceramah aku nak tengok, aku nak dengar betul tak hang cakap. Dia katakan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kan dihantar ke kaum-kaum, kan? Hantar ke Yaman, tak silap saya. Kalau salah saya tak perbetulkan. Dihantar ke Yaman. Nabi kata, kalaulah suatu perkataan itu, kalau satu perkara itu, satu isu itu berlaku, tak ada dalam Quran, kau nampak macam mana? Tengok hadis. Kalau tak ada dalam hadis, tengok sahabat. Kalau tak ada dalam sahabat, Nabi test. Nabi uji. Haji Amir lepas ni, kita uji jemaah hari ni. Itu cara Nabi didik sahabat. Macam mana nak tinggalkan sahabat nanti bila Nabi dah wafat, nak jadi seorang ketua di hadapan. Okay? Nabi tunjuk teladan yang baik, cakap serupa bikin. Kenapa Nabi SAW itu akhlak dia min ahammi wa azam wa abraz asalib. Di antara keagungan Nabi SAW ini, dia cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Bila suruh solat, Nabi solat. Bila suruh zikir, Nabi juga zikir. Bila suruh kahwin, Nabi juga kahwin. Bukan macam sebagian ustaz kita, tak kisah mana parti, tuan. Tak kisahlah mana-mana aliran sekalipun, kadang-kadang duk suruh orang jaga lidah. Dia dekat Facebook tu, Allah, lain. Tak nampak dia ni ustaz. Jadi tuan, yang selalu in charge ceramah ni siapa? Haji Amir kan? Yang akan panggil penceramah. Susun jadual semua. Satu tugasan untuk Haji Amir, jangan tengok CV dia je. Tengok juga Facebook account dia. Nak tengok akhlak orang tu, tengok Facebook account dia. Sekarang ni. Tengok TikTok dia, Instagram dia macam mana. Nak tengok apa, nak pilih guru, tuan-tuan guru ni. Tengok akhlak dia. Kadang-kadang pusing. Nampak pakai kopiah, pakai jubah hijau kan. Dalam Facebook, ya Allah. Okay, Nabi SAW itu cakap supaya bikin. Nabi juga bila ajar tu sikit, satu, slow, biar slow and steady. Nabi juga bagi perumpamaan supaya kita ni berfikir. Contohnya apa? Nabi SAW tanya dekat sahabat, kalaulah dekat rumah kamu depan dia ada sungai, kamu mandi kat sungai tu 5 kali sehari, bersih tak baju kamu? Bersih tak kamu punya tunggangan? Bersih tak kamu punya kasut semua? Bersihlah. Rumah depan ada sungai. Macam itulah solat. Nabi kata, macam itulah solat. Bersih hati kamu, bersih perangai kamu, bersih badan kamu, sebabkan kamu ni solat 5 waktu. Jadi, saya minta kita sama-sama beramal dengan apa yang kita dah belajar pada malam ini. Tuan-tuan, saya bukan Nabi. Bila bercakap, boleh hafal. Tak. Sekurang-kurangnya, kalau saya cakap 10, tuan-tuan dapat 2-3 pun cukup dah. Kalau saya cakap 10, tuan-tuan dapat 3-4 pun cukup dah. Tak ada masalah. Jadinya, kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf. Saya ambil masa tuan-tuan dah lama dah ni, setengah jam lebih dah ni. Setengah lebih dah. Lebih saya mohon maaf. Kalau ada salah dan silap, mohon maaf. Kalau ada perbetulkan. Mesej Haji Amir. Ustaz Noh kata salah tadi. Saya tarik balik kalau ada apa yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.